Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan ketika ini. Terima kasih. Seperti biasa anda bersama dengan saya dalam setiap Isnin, pastinya segmen yang sangat menarik yang dinanti-nantikan oleh para trader kita bersama dengan Dr. Handsome kita ni. Tanya Dr. Forex. Ya, boy. Cancel kau punya ulang dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang mengerikan ya, bila kita tengok penambahan COVID-19 ya. 432 4 campur 3 7 2 72 432 ni bagi saya lah memang membimbangkan, tapi bukan nak sedapkan hati tak dia banyak yang berada di penjara macam di Sabah, di Kedah bila dalam penjara dia terkurung jangkitan senang. Tapi walau macam mana pun kita dekat luar ni kena bimbang lah kalau boleh. Sekali lagi saya mewakili CTC.fm mengingatkan kepada diri saya dan juga anda semua, di mana mari sama-sama kita jaga diri kita supaya kita dapat menjaga ataupun kita hidup dalam norma-norma baru tahun 2020 ni yang sangat-sangat mencabar bagi kita di negara Malaysia ni. Semoga kita dapat menjalani kehidupan kita mengikut keadaan semasa. Terima kasih kepada anda semua. Baik, tanpa buang masa, episod yang ke-37 bersama dengan saya dalam Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 5 Oktober 2020. Alhamdulillah, hari ini cikgu bersama dengan saya, Boboy juga ada bersama saya, dan untuk kita sama-sama berkongsikan satu lagi cabang teknik untuk kita mencapai profit kita, dan kita dapat tahu kenapa kita profit, kenapa kita loss. Itu semua penting bagi saya lah, ilmu dan kalau anda dah bersedia, saya dah bersedia, Boboy dah bersedia, cikgu dah bersedia, cikgu? Okey, dah bersedia. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Pak Su dan juga Boboy. Waalaikumsalam. Baik. Okey cikgu, bagaimana keadaan di Kajang? Air masih ada. Masih ada Alhamdulillah. Di tempat saya air ada, tak ada masalah. Cuma di setengah kawasan yang berdekatan saya dengar BSP tak ada air. Bandar Seri Putra, Bandar Seri Putra, Kota Warisan, BSE, sepanjang daripada Dengkil membawa ke Banting. Saya dengar juga dekat Sungai Jeluk dah ada kluster Sungai Jeluk. Ya. Dan juga di Prima Sarjana rasanya. Itu yang terbaru hari ni. Itu sebab di Selangor saja 31 tu bermaksud itu adalah dekat public, betul tak public? Bukan dekat depot tahanan atau penjara semua. Bukan, yang itu Sabah dengan Kedah. Itu yang jadi 400. Tapi yang risaukan kita yang dekat luar ni pun banyak bertambah. Selangor 31 ngeri. So itu membuatkan saya pun tak ada mood sebenarnya nak keluar, nak pergi shopping mall semua. Kalau boleh kita duduk kat rumah je lah. Yalah, kalau tak penting sangat rasanya tak perlu kot. Kan, macam nak pergi shopping komplek ke mall untuk beli barang-barangan dapur, kita patuhilah SOP. Okey, kita kena amalkan balik teliput muka, sanitizer. Baik cikgu, untuk dalam minggu ni keadaan trade untuk minggu ni lah saya nak tanya daripada buat apa minggu ni, minggu lepas lah. Minggu ni baru nak bermula. Minggu ni saya tak start trade lagi. Tak start trade. Okey, minggu lepas bagi cikgu minggu dia punya norma dia macam mana? Terkawal ke norma dia masih lagi? Kalau kita tengok ada setengah trader komplain tentang GBP, JPY lah. Betul. Sebab pergerakan dia memang luar biasa disebabkan news Brexit. Ya. Okey. Dia tak lama tu. Tapi bagi saya alhamdulillah saya boleh trade GBP, JPY ni tanpa kena stop loss dan akaun pun tak rugi. Alhamdulillah. Untuk minggu lepas cikgu? Untuk minggu lepas, nanti di penghujung ataupun di pertengahan rancangan nanti kita tunjuk ada a few account yang saya akan tunjuk macam mana cara kita nak entry. Okay, berdasarkan alert wave. So account tu ada saya ada tunjuk, saya ada share 3 account kepada 3 account public. Malam ni saya akan tunjuk
2 akaun, satu yang saya share, satu ini saya tak share kepada public, tapi saya boleh tunjukkan kepada umum lah, kepada public malam ni. Sebab sebabnya akaun tu tak ada lah power sangat. Dia grow deposit $300, total $500 dah jadi 2,000 dalam masa 2 minggu macam tu. Hampir 2 minggu ataupun 2 minggu. Nanti kita check balik tarikh dia. Saya dah exactly lupa tarikh dia. Okey, baik. Tu nanti kejap lagi lah Okey, kita layan dulu komen-komen kita. Kita ada Samsul Idham dan share. Terima kasih Samsul kerana share. Hello no name. Okey, dia hello kan dekat cikgu. Cikgu kena hello jugalah. Okey. Siapa tu? Samsul. Okey, Zul Alif, salam cikgu. DJ Pak Su dan juga Boboy, boleh cikgu bagi analisis AUD USD? InsyaAllah tu nanti saya akan cuba. Azwan Sanusi pun dah bersedia. Bagus. Apa khabar no name? Baiklah tu ya, dah tengok. Kak R, Assalamualaikum cikgu no name dan juga Pak Su. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberikan perhatian ya. Assalamualaikum Pak Su, Boboy dan juga Dr. Porek. Dr. Porek ya, kau Eddie Azlan Okey, kita ada cikgu Effendi kat sini, Effendi Nordin. Salam DJ Pak Su dan juga Dr. Porek. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Itu dia rakan-rakan kita, dan teruskan share. Jangan malu-malu, kita share je untuk kita kongsi kepada rakan-rakan kita yang lain. Kerana share anda tu, kawan-kawan anda dapat manfaat. Jadi anda pun dapatlah juga nikmatnya lah. Bila anda share, kawan anda pun dapat ilmu dia. Daripada tak tahu, ada live bersama dengan Cikgu No Name. Kan kebaik tu, kita kongsi benda yang baik. Okey cikgu, tanpa buang masa, untuk kita mulakan segmen kita ni. First half kita nak bercakap tentang apa? First half 30 minit yang pertama lah. Okey. First half ni apa kita nak sembang Kita sembang pasal Elliott Wave lah cikgu. Sebenarnya Elliott Wave ni dia agak bagi saya dia agak sedikit rumit untuk memahami pergerakan dia tu. Betul. Okey, kalau kita dah masuk ke bab itu cikgu dah bagi sampai fasa ketiga dah. Ingat tak cikgu punya e-book tu kan? Dah fasa ketiga. E-book tu ada pada saya, ada a few yang minta. Macam mana saya nak bagi? Macam mana nak bagi E-book tu simple je, cukup simple, di mana you kena faham gambar rajah yang di dalam e-book tu. Saya boleh rasanya sebab yang minta tu dia ada dalam thumb drive kat CTC, so saya kena dapatkan balik yang updated. Nanti saya ambil pada Boboy. Okay, and then saya boleh distribute pada siapa yang perlukan benda tu lah. Cikgu nampak benda tu simple cikgu, tapi bagi dia orang tu sangat bermakna bagi dia orang. Sebab bila cikgu keluarkan daripada fasa pertama, kedua, ketiga yang ikuti dengan penjelasan sekali. Maknanya bukan lukisan je, penjelasan sekali. Betul. Feedback yang saya dapat lah yang PM saya cakap, lepas tu ni baru dia tahu macam mana nak baca lukisan. Kalau tidak, dia tak tahu nak baca lukisan ni. Bila pergi datang sekali dengan gambar raja, gambar, lukisan dan juga penjelasan, is awesome cikgu. Okey, jadi ada lagi komen daripada Indonesia ni. Salam daripada Indonesia, Aulia Akbar. Kemudian kita ada cikgu Haihan, salam daripada lautan dalam. Lautan dalam tengah menyelam. Tengah menyelam lah agaknya. Okey cikgu, saya tak kisah permulaan ini. Kita bersembang, kita bercakap tentang Elliott Wave. Okey, Elliott Wave pun Pak Su pun dah tahu banyak kali saya cakap Elliott Wave ni betul, dia asal daripada tahun 1930-an. So bila sebut tentang Elliott Wave ni, Pak Su pun dah jelaskan dia adalah satu teknik, method yang susah, agak sukar untuk saya yang dah umur 4 series kan. 4 series. That's why saya selalu sebut 40-an ni jangan belajar Elliott Wave. Tapi nak belajar sebab dia punya bacaan tepat, kiraan dia mapping semua. That's why yang e-book yang saya akan edarkan ni, ini boleh dapatkan percuma je. Boleh minta pada Boboy ataupun Pak Su. Nanti saya dah compile kan, saya bagi pada diorang, boleh minta pada diorang atau direct pada saya pun boleh. So dalam e-book tu memang simple. Maksud simple tu, kita hanya trade tak semua wave. Kita hanya pilih selected wave sahaja. Yang penting kita faham konsep motif wave, impulsive wave ni, di mana sekiranya dia dah buat wave 1, 2, 3, dia mesti akan buat wave 4, kemudian dia akan sambung balik wave 5. Betul. So dalam e-book tu mengatakan kita hanya trade di wave
4 saja. Ya, dan satu lagi wave 2 pun kita boleh trade juga. Boleh juga. Okey, saya nak ingatkan kepada semua mana yang tertinggal fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 yang saya bincangkan ni, anda boleh tengok episod yang ke-35 bermula 34, 35, 36. Sekarang ni episod ke 37. 36 minggu lepas mana ada? Cikgu buka yang tu. Ada kan boy? Cikgu ada. Buka yang fasa yang ketiga. Fasa terakhir lah. Jadi kalau dia nak tengok, dia pergi kat channel YouTube. Okey. Segmen ini yang 34, 35, 36. 37 hari ni. Jadi anda boleh tengok, anda cek balik. Sebab bagi saya lah, kalau anda ulang-ulang tengok, macam yang anda pick up kat luar sana tu, yang IQ belum, RAM dia masih lagi tak karat, InsyaAllah cepat dapat. Sebab saya pun dapat sikit-sikit benda tu daripada, sebab saya tak mengulang. Kalau saya mengulang, InsyaAllah cikgu. Baik, ini mana yang tertinggal, saya pesan cikgu. Rugi kalau dia tak tengok yang episod 34, 35, 36. Sangat rugi. Dia basic tu kan, basic untuk memudahkan anda belajar tentang elite wave. Baik, terus komen lagi. Salam Cikgu Nonim daripada Zulfadli Sabri. Azwan Sanusi, saya pun 40-an. Saya pun 40-an cikgu. Okey. Izzat Yusof, alhamdulillah, ni awal-awal tak ada lagi lah ni. Nak belajar dengan doktor boleh? Tak ada masalah. Dia tanya nak belajar dengan doktor boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah cikgu. Tanpa membuang masa, sebab cikgu dah ingatkan tadi, saya pun dah ingatkan dekat penonton bahawasanya kalau yang macam saya lambat pick up, anda boleh tengok balik dan anda boleh ulang-ulang tengok dekat channel YouTube ctc.fm. Okey? Jangan lupa subscribe. Tu yang penting. Boleh terus bagi yang okey, boleh bagi ni. Yang ibu tu saya terang pula. Nampak Boboy punya ada pantas. Yang updated lagi rasanya. Bagi saya double check dulu, and then Boboy boleh upload kan. Nampak tuan-tuan, Boboy. Saya baru suruh ulang gedebak, dia dah siap dah. Dah boleh. Tinggal nak boost je. Dia nak ulang galah tu Pak Su. Tak memeh lah. Ikhlas. Ikhlas. Okey, tanpa melengah masa, masa sebab sekarang ni pun dah 10.45 kita. Sekejap cikgu. Okay. Cikgu bagi peluang tak dekat penonton di luar sana untuk minta cikgu bacakan pair-pair dia orang? Ada. Boleh Ada a few pair yang saya dah buat, kita revise pair. Itu nantilah di ujung-ujung nanti. Okay. Baik, silakan cikgu. So hari ni kalau mengikut seperti apa yang Pak Su cakap, kita dah melalui fasa 1, fasa 2, fasa 3 dalam proses pembelajaran elite wave. Okey, di sini saya nak tunjukkan ini contoh macam mana kita nak grow account menggunakan elite wave punya konsep. Growkan account konsep elite wave punya konsep. Baik. So sekarang ni kalau you all tengok dekat screen, ini account of course real menggunakan modal $300 saja. Okey, $300. So sekejap, sebelum tu saya keluarkan pair-pair yang berkenaan. Okey. So you boleh nampak ini deposit $300. Kita tengok slow, saya turun ke bawah. Okey. 24 bulan 9. Tadi 16 bulan 9 sampai 24 bulan 9. Okey, ada dua ni. Okey, total berapa tu 1,500. So keuntungan dalam 1,200 dolar dalam masa 24 tolak 16 dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. $1,200. So kemudian 200 satu hari. 24 dari bulan lagi masuk balik $200. Okey. So total deposit 500 lah, tapi dia dah withdraw dulu. So dalam account tinggal $200. Okey. So kita trade lagi menggunakan konsep elite wave juga. Ini adalah account micro. Okey, account micro, tapi $200 still $200 lah. Dia tak sama dengan account sen. Kalau account sen $200 dia akan jadi 20,000. So ini account micro, kita deposit 200, semuanya sama.
Cuma dia punya saiz saja, kalau 1.01 ni bermaksud $1. Kalau akaun bukan akaun micro, bersamaan dengan $10 satu pip. Okay, so kita boleh nampak sini saya masuk lagi $200. Okay, semua cantik je. So at the end sekarang ni dah jadi $2,000 profit. So untuk yang terdekat ni dah 400%, sebelum ni dalam 400% juga rasanya. So total tadi $500. Okay, $2,000 keuntungan dengan menggunakan modal yang kecil, dengan menggunakan juga konsep Elliott Wave. So total dalam ni 1,000 lebih masih ada yang saya tak trade lagi. So maksudnya kalau saya withdraw sekarang ni dah 500% lah. Kalau withdraw sekarang ni sebab saya dah deposit tadi, $200 kan. Setelah ini saya dah withdraw habis. Faham ke tak faham Pak Su? Faham. Yelah, so nampak ke sini ada dua kali percubaan di mana first kali $300. Okey, dah grow jadi 1,500. Okey. So dalam 1,500 tu tolak 300, so $1,200 keuntungan, bermaksud 400%. Betul tak? Betul. Okey, so deposit lagi 200. Okey, at the end sini adalah 2,000 tolak 1,200 tadi. Okey. Bermaksud keuntungan 800 kan? Betul. 877 lah lebih kurang. So 400% juga. Okey. So kita kaji macam mana cara kita nak grow account ini. Okey. So kita proceed So kita saya bagi contoh lah 16 hari bulan 9 kita akan buat analisis di TradingView. Okey, sebab senang nak nampak kat sini, lagi jelas sebab ini adalah zon-zon yang saya pernah tanda dan saya pernah share kan dengan kawan-kawan sebelum ni. Okey, so kalau nampak ini jangkaan ABCX ABC. Okey, so apa yang berlaku pada 17 hari bulan tadi? Ini kalau kita tengok, ini adalah entry 16 bulan 9. Ni 17 hari bulan 9. Okey. So kita tengok 16 hari bulan di mana? Saya zoom sikit. Saya buat tanda 16. Ini GMT tak sama tau, tapi kita boleh anggarkanlah 13635. 13635. Okey. Okey, di sini 16 ya. Ini 16 Pak Su nampak ni. Baik, ini zone baik. Zone 16 sebab ini 1 hour. Okey. Zone 16 hari bulan. Sebab GMT berbeza ni dan lain broker kan. 16 sampai okey. Di sini zone dia. Ini entry berlaku 13635. Tengok paling high dia naik adalah 13646. Okey, saya ada tunjukkan ini akaun di TVR. Manakala di akaun satu lagi ni pun saya ada trade juga. Akaun ni saya sharekan kepada public. Tapi yang tadi tu saya tak sharekan lah, sebab dia punya apa orang cakap, dia punya record dia cantik. So saya record cantik ni, saya tak nak ada orang yang ambil kesempatan. Baik. Okey. So dekat sini pun ada masuk GJ ni, nampak kan? Dekat sini ada masuk GJ, tapi tak heavy macam yang account sebelah ni. Okey, so kita tengok 136, 35, 45. So sell limit semua tak kena ni Pasu, nampak ni? Sell limit ni kalau kena ni lagi meletup lah. 136, 55, 50 ni saya buat tak kena sebab dia naik sampai
13645 sahaja. So that's why bila kita tengok ni, sebenarnya macam saya pun ini boleh dikatakan sharp entry, tapi kita tak tahu sampai mana dia naik. Betul. That's why saya buat sell limit lagi, sebab lagi dia naik dengan saya punya analisis ni, saya confident dia nak turun. Sebab tu saya berani sell limit lagi even dengan lot size yang besar. Sebab apa? First kali mentality saya dah set, kalau rugi $300 maknanya itu adalah stop loss saya kan. So dengan analisis ini adalah wave 4. Saya dah cakap sebelum ni, wave 4 ni dalam fasa pertama saya dah ajar teknik wave 4 kan. So you all tengok balik apa yang saya sebut tentang teknik wave 4. Terutama sekali dia punya Fibo. Ada ketika ini Fibo ni kalau kita tengok betul-betul dia tak sampai, tapi sebab apa saya masuk? Sebab ini adalah jelas-jelas adalah berbentuk sideway dan juga ini bentuk complex correction. So selepas dia dah complete wave cycle dia, contoh ABCX ABC yang saya boleh gambarkan dekat sini, tengok dia akan turun. So that's why saya masuk. Okay, saya close. Betul, saya entry balik, saya close. Kita macam saya ada beberapa SOP di mana sekiranya lot besar, saya tak kejar dia sampai bawah ni. Sebab first kali kita tak tahu dia nak turun sampai bawah, sampai mana. Kita kena selalu ingat. Contoh macam ni lah, dia dah turun sampai sini kan, saya masuk ke atas ni 100 pip, okay, dia naik balik. So benda-benda macam ni kita tak boleh jangka. So kalau berdasarkan apa yang saya buat ni, okay, saya tak ambil banyak sebab saya aim kepada USD. Dua-dua ni pun dah mendatangkan $230. So menghampiri 100% dalam first kali entry. Nampak tak kat situ Basu? Yes. So ini dia tengok next entry. Ini lot-lot kecil lah ni, lot-lot kecil bersama yang dengan dekat atas ni kan. Ini $2 ni, ini $2 satu pip lah maksudnya, bukan $20 sebab account pun 300. Ini naik 10 pip tu MC ni. Kalau saya letak $20 silap gaya masuk yeah. kan, terus MC. Okay, so kita tengok ini yang kecil-kecilan lah. Okay, so kecil-kecilan pun start dengan di antara kawasan yang tertinggi dalam zon merah ni. Okay, sebab kita tahu ini dia tunggu masa nak break ke bawah, teknik wave 4. Okay, dan kalau tengok betul-betul pun ini pun selepas dia dah break ke bawah ni, dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5 pasu sini. Okay, so kita tengok balik lagi sekali untuk GJ. So kebanyakannya semua saya dah close di kawasan yang sama. So kalau kita tengok total ni, kalau ini 230 kan Basu, kita campur lagi sikit sampai kat sini ni, ini semua range yang sama ni kan. Tapi ini sebab dia makin turun makin kecil saya masuk entry dia. So total mungkin 2.5 atau 270 tak silap saya ketika saya close position ini. Okay, itu cara pertama untuk kita trade, untuk kita grow account, di mana menggunakan konsep Elliott Wave ni. Sebenarnya kita boleh dapat sharp entry, boleh juga, ataupun kalau tak sharp entry, kita tahu stop loss kita yang sanggup rugi berapa. Itu cara yang, saya itu yang paling mustahak tu, di mana kalau rugi $300 tak habis ke semua saya punya modal. Betul. So saya akan cari lagi next setup, di mana setiap kali setup tu saya akan pastikan at least menghampiri 100%. So sebenarnya benda ni boleh buat. Benda ni boleh buat sekiranya modal yang kita sanggup rugi tu berada di bawah range $1,000 ke bawah lah. Contohnya kalau you ada 10,000, ya you janganlah full margin. Oi, jangan kan. Nanti dengar cakap kalau itu adalah modal sanggup loss, maksudnya mungkin kita ada 100,000 ke 200,000 ke, itu mungkin tak ada masalah kan. Itu tak ada. Kalau itu hanyalah satu-satunya kita punya account dan satu-satunya account untuk kita generate income, so jangan
menggunakan konsep full margin tanpa stop loss semua. That's why kalau you tengok sini, stop loss saya tak set, sebab dalam kepala saya memang saya dah willing to lose $300. So bila willing to lose, profit akan datang. Itu maksudnya. Sebab kita dah tahu, kita dah aware, okay, loss berapa je kan. Ada setengah trader, okay, dia sanggup loss $50. Okay. So dari situ dia dah tahu cara market turun naik ke, dia tak tengok pun tak apa, sebab dia dah tahu $50 lah yang dia rugi. Sekiranya dia punya prediction melawan arah. Kita kena tahu hari minggu lepas JJ turun, hari ni naik balik kat entry. Possibility contoh kita buy kat entry 137 sekarang, minggu lepas dia turun, sekarang ni naik balik. So that's why market ni sekejap je bergerak, sama ada mengikut kita punya position ataupun melawan kita punya position. That's why stop loss tu penting. Dan juga sekiranya kita tak ada letak stop loss, contohlah kita buy kat atas ni 141 kan, dia turun 800 pip paksu kan, kita tak tahu dia turun sampai mana. That's why yang kita tak tahu tu membolehkan kalau kita tak ada stop loss, habis. So that's why contohnya kalau you masuk sini nak buy ke, boleh buat macam saya, risk kan berapa kerugian yang you sanggup rugi. Okay, $50 ke 100 ke, terpulang. Lain orang, lain dia punya kemampuan. Dan modal yang sanggup digunakan untuk sekali trade. Sebabnya sekiranya contohnya kan, you ada $1,000 dalam satu account, okay, lepas tu you biar floating, Sabtu Ahad floating, kita tengok gap. So impact dia amat kuat. Kalau gap mengikut dia punya position, alhamdulillah lah, untung. Kalau gap melawan, silap gaya you mengalami kerugian yang besar. Sebab apa? Sebab ketika gap, you tak boleh control you punya account. Buka-buka dah memang gap dah kan Pak Su. Buka-buka dah terus gap, dah terus ya, negatif $700. You tak boleh nak boleh buat apa, you dah berserah. Okay, kalau ketika hari Jumaat tu you tutup, benda ni berlaku ketika you monitor you punya account, so you boleh cut loss sebenarnya ketika negatif 300, negatif 200, sebab kita boleh control benda tu, boleh cut loss. Tapi kalau masuk Sabtu Ahad ada gap, dia terus je negatif 700, dia akan langgar semua kita punya stop loss. Stop loss akan trigger di negatif 700. Okay, so itu untuk GJ. So untuk EG, so ini account ini pun mana-mana yang dapat saya punya investor password di satu lagi, saya rasa kat sini, okay, dekat sini pun ada, saya sharekan kepada umum. Ini di akaun Profito, tadi di akaun TVR. Ini pun you boleh buat kajian kenapa masuk di certain level, okay. Tapi saya tunjuk malam ni di TVR, sebab di TVR saya tak pernah open, saya share investor password bagi TVR ni. So yang Profito tu you boleh tengok anytime, you boleh study. Okay, macam dekat EG pula, kita tengok EG 17 bulan Pak Su 17 EG buy EG. Okay. Mana EG buy 17 hari bulan sini. Tengok Pak Su, buy kat sini naik kan. So walaupun tak begitu tepat, tapi kita tahu market structure dia nak bagi mana. 17 walaupun entry dia tak apa cun ni. Betul ke ni? Okay, EG 9 di sekitar ada 3 ni. Ini 30 tu bermaksud 3%. So total 1, 2, 3, 4 RM1.20 je satu pip. So di antara 9094 sehingga 9117. So saya buatkan zone 9094 sini 17 kan Pak Su? Okay, 17
sampai 17. Okey, ini ingat zone GMT dia berbeza Okey, so ini adalah zone buy. Okey, dia turun sikit dalam 10 pip daripada last entry saya, kemudian dia naik. Dan kalau tengok pun saya tak perlu ambil banyak. Okey, dia naik sampai sini 9220. Okey, mungkin ada yang persoalkan, dah tahu wave nak pergi naik sampai atas, dia kenapa tak tunggu sampai atas? Betul tak? Okey, cuba bayangkan kat sini berlaku. Dia naik sampai 9167, boom, dia turun sini balik. So maksudnya semua entry ni sampai sini tadi untung, betul tak Pasu? Betul. Dia turun balik sini, kan? So ini dia turun sampai sini, buatnya dia turun sampai bawah ni. So sebenarnya bila menggunakan konsep wave ni, kita kena tahu wave apa yang kita trade. Wave yang kita trade ni membuatkan kita boleh swing jauh sikit dan juga swing pendek sikit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu juga sama ada kita nak close by USD ataupun by pip. Okey. Sebab dalam market macam saya sebut ini daripada ini dalam tempoh 1 jam kan. 1 jam. Dia semua tempoh dalam 1 jam semua ni. So kita tengok dalam 1 jam dia boleh turun menghampiri 100 pip juga. 80 pip ni 1 jam. dalam 1 jam. 1 jam dia naik, 1 jam lagi naik. Kemudian tu 1 jam dia turun. Kemudian barulah dia naik slow. Okay, so benda-benda macam ni kita tak jangka kan. That's why kita kena set SOP kita. Macam saya dekat sini. Okay, you tengok 1, 2, 3, 4. So saya base kepada USD buat masa ni 2, 4, 5, 6 $60, $70. Tapi kena ingat ketika itu juga saya melakukan transaksi GJ. Okay, kalau tengok tu kan, sekitar waktu yang sama je ni. Close pun sekitar waktu yang sama kan. Ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. So dia sebenarnya dia bergantung kepada individu. Kita tengok GJ ni dulu Pak Su. Boleh? 17 13583. GJ lagi. Satu berapa tadi? 13583 17 hari bulan. So kat kawasan somewhere sini 17 okey. Kat kawasan sini. Saya tanda kan 83. Ini semua 30. So maksudnya total 9% lah. 9%. Okey, saya tak berapa confident nak hentak macam yang atas ni, sebab saya jangkakan dia naik lagi zone sikit lagi. Ini dia maksimum 136.15. Ini pun dalam saya punya mind dekat 20 lebih 30 saya nak masuk $2, tapi dia tak sampai. So range tadi 17 hari bulan. Okey, selepas dia dah naik ni, sekejap, 17 juga saya close. 17 juga. So kat sini ini dah 18. So ini dah 18. So maksud 17 tu 17 juga saya close kat sini Pak Su. Kan? Ini yang naik ni 17, ini dah 18. So maksudnya ini saya dah close. Saya sell balik kat sini, saya close. Sell balik lepas tu close. Nampak ni. Kan? 2 ni, 3 ni, 13583. Sebab dia masih di dalam dia masih belum mencukupi 5 wave down. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay. So saya sebenarnya nak cerita benda ni panjang ni, betul tak Pak Su? Tak cukup masa ni rasanya. Cuma contoh ini sebagai satu contoh di mana. Okey, saya tunjuk, saya ambil mana lagi Pak Su? Kita nak ambil satu lagi ke? Boleh? Satu lagi. Okey,
Okay, so you boleh tengok yang penting apa yang kita nampak, grow deposit kecil, grow besar tu tak ada masalah. Tapi first kali kita kena sabar. Kita sabar, contoh macam ni kan, saya buy limit tak kena. So tak kena, kita cari lagi pair lain. Dan apa yang perlu para kawan-kawan kita mendengar adalah kita tak takluk kepada satu pair sahaja. Contoh kalau tengok ni di GJ kan, GJ lepas tu kita pergi trade EG, AUD Kanada, ada pula EJ tersepit dekat sini 124.20 ni. Okay, ada pula EU dekat sini. Okay, ini kalau tengok sini rugi, tapi kalau tengok akaun yang saya share satu lagi, itu untung. Okay, so sini pun ada, ini 1.44. Ini angka ni jangan tanya, ini sebenarnya saya ikut dan je, saya tekan. Okay, tak ada kaitan pun. Okay, sangat menarik. Okay, kita tengok ruangan komen sekejap je sebelum cikgu nak sambung tu. Izzat, okay, dah Zulaksmana, Padu Iman. LDR tu apa bos? LDR ini apa, Lumidius Daily Rate kot. Saya pernah dengar ni, tapi saya tak amalkan pun. Tak amal Okey, baik. Sesungguhnya MC tu real betul. Kemudian apa beza cut Liza dengan cut loss dengan stop loss? Apa beza? Cut Liza, cut loss tu bukan cut Liza. Tak, cut Liza ni gurau dia ni. Okey, beza lah. Bagilah beza sebelum kita pergi ke pair-pair pilihan daripada pendengar ni. So kalau perbezaan utama adalah cut loss tu, tiba-tiba kita nak terasa cut loss, stop loss jauh lagi. Kita nak cut loss, kita cut je lah. Dia sebelum dia pergi merebak. Okey, mungkin stop loss dia, okey, kalau kita tengok dekat chart ni sekarang, okey, stop loss kita mungkin kat atas ni lah. Okey, tiba-tiba dia dah naik sampai sini, kita kalau saya menggunakan konsep yellow wave, saya nampak lagi dia nak naik, saya cut dululah sebelum dia menebak kena stop loss saya kat atas ni. Maknanya jimat lah sikit. Betul, stop loss atas ni mungkin saya rugi MC semua. Okey, kalau kat bawah ni mungkin ada negatif lah. $100 kerugian. Itu je lah. Okey, so you boleh tengok, you boleh compare kan ini. So total $500, 2,000 dalam masa 14 hari. Satu lagi akaun pun sama, deposit $1,000 tapi start trade 17. Okay, sini pun saya dah masuk EG, nampak kan? Sama je, EG. Ini pun ada ACAT, sebelah sana tadi pun ada ACAT. Okay, sini ada EU, akaun tadi pun ada EU. Okay, so semuanya maksud saya pair tu kita masuk apabila kita nampak possibility wave akan berlaku. So maksudnya tak tertakluk kepada pair, sesatu pair. Macam ni ada UCAT, tiba-tiba je UCAT. Sebelum ni ini peminat GJ kan. Ada pula UCAT terselit kat situ. So lagi ni GJ lagi. Ini last week punya. Tiba-tiba pula ada CJ pula lepas ni. So benda ni tak tentu. Ada masanya menarik pair lain, kita akan trade pair lain. Macam hari ni saya tak nampak lagi setup, jadi kita tak trade lah. Hold dulu, saya tak trade. Okey, tapi saya boleh saya ada buat analisis untuk apa orang cakap, untuk minggu ni punya jangkaan bagi EJ, GJ, GA Gold dan juga USD Kanada. So saya harap tadi penerangan sedikit macam mana kita nak gunakan konsep elliott wave dan juga macam mana kita nak trade menggunakan elliott wave. Harap you all faham, sebab saya entry tu semuanya berdasarkan pemahaman elliott wave saya. Contoh yang boleh saya terangkan adalah teknik wave 4 tadi, you boleh nampak. Okay, EG tu pun dia ada wave dia. Wave dia yang menunjukkan market structure dah sampai tahap dia kat situ. Kemudian dia akan membuat kenaikan. Sama juga dengan UCAT tadi.
Okey, kalau tengok UCAT tadi last ni, saya tunjuk last lepas tu. UCAT. Okey, UCAT. Kita tengok saya buat last tadi. Mana UCAT tadi? Sini dekat account ni ada ni. Okey, 3401 3401. Ini bawah sekali dia 360. Ini kecil je lah. So atas ni paling besar 3401 3401. So dekat sini pun saya ada 2 entry UCAT tadi. Okey, 3406 3407. Okey. So di kawasan sini lah lebih kurang saya masuk. Okey, saya tak check tarikh dia, tapi di kawasan sini kita masuk entry. So sebenarnya ini saya ada buat analisis ni. Okey. So sebenarnya entry saya berdasarkan inilah. Ini zone, kalau tengok sebelum ni, ini yang 3 bawah ni saya tak edit. Maksudnya ini adalah analisis daripada sebelum ni punya analisis. So kini saya jangkakan dia naik A, B, C. So sekarang ni ini zone sell. Okey, zone sell. Dan so far 3 analisis ni memang tak usik, di mana dia mengikut kita punya alert wave punya prediction. Okey. Yeah. So yang kedua kita pergi kepada EG. EG ni pun dia tak sampai lagi. Tapi ketika saya buat analisis ni, EG ni masih di sebelah atas. Sebab kalau you tahu, you tengok 17 hari bulan kan, 17 hari bulan tu kebanyakannya jap. Sini level untuk B position, entry untuk sell. 9213. Kita tengok ada tak EG, ada sell tak? Okey, ni ada 9192 EG. Ada lagi 9184, 9198. Ini EG juga. Ada lagi EG, sell. Okey, so maksudnya kat sini bias ketika sini adalah menurun. Sebab apa menurun? Sebab ini adalah wave B. So saya masuk berdasarkan analisis alert wave. Dia berreason, bersebab kita masuk. So untuk sebab ini, C ni masih di dalam, mungkin dia dah habis kat sini, ataupun sikit lagi dia nak sampai sini untuk counting EG lah. EG. Euro GBP. Okay, ini pun tak berubah. Satu lagi GU ni pun okay. Ini pun counting yang saya tak ada buat perubahan. Ini jangkaan ABC menaik sebelum dia sambung turun ke bawah. Okay, ini adalah with A. Ini saya simplify kan, ni 1, 2, 3, 4, ini 5. Okay, so ini pattern ABC ke atas. Mungkin ni nak buat naik dia tintong, tapi ini target dia C dekat atas. Okay, so ini yang saya tak ubah. So yang atas ni okay, ini ada sedikit perubahan, di mana sebelum ni saya jangkakan dia menurun. Okay, ini lama 29 September. Okay, minggu lepas lah kan? Ya, 20 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Okay, so ini bila dia dah buat macam ni, ini saya jangkakan ini adalah berbentuk ABC. Nampak? Ini 1, ini 2, ini 3 ABC. So saya target dia bila dia masuk ke zone sini, okay, kita dah boleh start cari entry sell bagi EJ. Itu saya punya pandangan lah. Okay.
Okey, macam mana cikgu hentak lepas tu target close kat mana candle laju? Okey, cikgu faham soalan dia? Khairul Azwan tu? Tadi saya dah jelaskan. Jelaskan kan? Okey, Assalamualaikum doktor dan DJ Pasu, minta tips nak trade 50 pip sehari. Ni bagi sikit belanja cikgu macam mana tip? Dia tak target banyak ni, 50 pip je. 50 pip sehari Sehari. Okey, first kali kita kena pasti pair apa yang kita trade. Baik. Contohnya kita trade pair AUD JPY. Okey. AJ lah ataupun AUD USD. So kita tahu ramai aware yang pair ni tak bergerak banyak. Dia sikit je. Sikit sahaja. Tapi sikit sahaja berbanding kalau kita trade pair DJ, gerak movement dia memang bergantung kepada pasaran. Sekejap 100 pip, sekejap 50 pip, sekejap boleh naik, waktu dia menggila boleh naik 200 pip. Betul. Sesuka hati. That's why 50 pip tu first kali sama ada hasil kumpulan, hasil berlainan pair ataupun one single pair sahaja. Kan? Betul. So Encik Hafiz Hamid. Okay, Encik Hafiz boleh buat berdasarkan teknik Encik Hafiz mesti ada teknik sendiri ataupun menggunakan konsep alert wave ni pun boleh. Okay, di mana kita tak tumpu kepada satu pair sahaja. Sebab sometimes bila satu pair tu, contohlah kalau kita nampak kan, kita sell GJ kan, kita sell GU. So benda ni ada impact. Kalau dua-dua GBP tengah menguat, BRZ kuat, dua-dua memang negatif melampau. Macam contoh minggu lepas lah, GJ naik, GBP semua menguat kan, dia bagi efek kepada mata wang GBP sahaja. So that's why kalau boleh cari satu pair lain yang tak ada kaitan dengan GBP. Dengan GBP mungkin kita boleh trade GBP GPY dengan pair lain USD Kanada ke. So dari situ berdasarkan teknik kita tu, Hafiz target 50 pip sehari. So dalam masa yang sama kita kena tahu berapa kerugian yang kita sanggup loss. Okay, tadi saya tunjuk SOP di mana MC adalah loss. Sebab tadi saya tunjuk dua account yang berbeza, di mana cara trade pun berbeza, lot size pun berbeza. Sebab 300 lot dengan $1,000. So dekat 300 tu saya full margin pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya dah tahu 300 je. 300. Dekat 1,000 tu dia tak sampai pun. Kalau total tadi 300 adalah $2,000 untung kan. Total $500 untung $2,000. Tapi di akaun $1,000 baru 100%. So maksudnya kalau kita tengok di akaun yang ni, baru untung $1,000. Baru untung $1,000. Yang tadi tu modal 300 untung $2,000. So that's why kita nampak tak cara permainan kita, di mana kalau kita confident, kita riskkan modal yang kecil. Itu je. Kalau kita confident kan. So tak perlu kita nak letak $1,000 ke $10,000 ke. Even ada orang cakap kalau kita letak, kita tak boleh jaga $100 punya akaun. Macam mana kita nak jaga $10,000 punya akaun, $1,000 punya akaun kan? Itu sebenarnya bergantung kepada individu. Sebab style, kalau tanya style saya, lagi kecil tu lagi saya berani untuk hentak. Sebab kerugian dia saya dah tahu kan. Saya hentak kat $1,000 pun tak semestinya berjaya. Kita kena fikir kerugian yang kita bakal alami. Cuba bayangkan tadi saya hentak full margin dekat $1,000. Dalam kepala fikir negatif 300, saya nak cut loss. Tapi bila dah sampai negatif 300 tu, adakah kita cut atau tidak? Itu jadi persoalan. Sebab automatik kita fikir, aku ada akaun $1,000 ni Pak Su, ni 300 ni, alah minggu depan ni turun ni kan, 1,000 habis. Buatnya memang market bukan milik kita, boleh habis je. Memang
Memang bukan. Okey, Muhammad Ali baru MC ni ada tip tak? Relax lo, jangan tengok chat, tenang-tenang. Lepas tu check balik kenapa aku MC. InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi tak? Berdasarkan perkongsian saya malam ni berkaitan dengan sharing. Entry dan macam mana cara kita nak grow account. Okey, kalau you all nak tengok, ini saya boleh tunjukkan sekali lagi di mana. Okey, ini deposit 500, profit 2000. Okey, kita sebenarnya tak perlu ambil banyak pip. 100 pip tak perlu. Cukup macam ni kan. Ini banyak pip ni pasu. 13693, 13540. So boleh kategori 150 pip. Betul. Kan? Ada masa kita boleh swing jauh. Sebab apa? Sebab ada di setengah akaun saya dah close. Dia umpama macam ni. Contohlah, saya bagi contoh kan. Saya masuk multi account. Saya masuk 3 account lah contoh. 2 account saya dah close dekat atas. So saya swing lah satu ni. Okay. So supaya dia turun, saya tak berapa kecewa. Okay. So kalau tengok kat GJ ni pun, okay, saya close kat 13541. 13541. okey. Betul ke? GJ ni bila? 2 minggu lepas ni. 13541. Okey, 13541. Saya sell dekat 136. So, kita tengok sini 13541. Okey, sini saya entry 13693. 36. Ni. Nampak? Dia turun sini. So kalau saya hati kering lagi, kalau saya ini nak turun banyak kan, saya biar je. Tengok naik balik. Aduh. Betul. Kan. So that's why di pertengahan jalan ni saya close dulu, and then satu ni saya biar hold dulu, dan kita boleh menggunakan ini konsep support assistant biasa je kalau tengok ni kan. Saya close position. So that's why Elite Wave ni dia bagus sebab dia boleh gabungkan dengan teknik-teknik rasmi, teknik-teknik biasa yang trader Malaysia ni tahu selalu guna kan. Macam Betul. Fibo, SNR biasa, semua boleh gabungkan. Tu pun boleh, BB pun boleh kan cikgu kan? Okey, cikgu, kita tengok goal cikgu sebelum kita berakhir kot. Sebab ada yang bertanyakan tentang goal. Nak pergi goal mana? Saya jangkakan dia menaik. Walaupun kebanyakan orang cakap nak turun kan, saya jangka naik ni. Dan saya buat analisis ni sebelum dia naik. Ini sekarang ni tadi kita dah tengok. Okey, kalau tengok, okey, dia naik 19-18. Saya buat ni sebelum dia naik. Okey, 200 pip lebih kurang dia naik sebelum saya buat. Tapi kalau tengok saya punya analisis ni, jauh lagi nak naik ni. jauh. Sama ada siapa yang ada buy gold tu, dia sebenarnya satu je gold ni. Sebab dia bermain dengan perasaan. Sekejap je naik 70 pip, dia turun balik 7 pip. Lepas tu pom 400 pip naik. Kan? Dia sangat mengganggu emosi ni. Perasaan jadi gundah gulana. So that's why dengan gold ni pun seeloknya you amalkan konsep modal kecil. Sebab dia senang je. Contoh you tengah untung sekarang ni, kan, tengah untung 300 pip, $300, $400, you target jauh lagi ni. Betul tak? Okey. Bangun pagi besok tengok apa akan berlaku, kita tak tahu. Sebab kita tengah tidur Pak Su. Yelah. Kan, tengah tidur. So banyak possibility ada. Sama ada dia pergi ke atas ni, sama ada dia bermain dalam range sama, sama ada foam dia turun ke bawah tiba-tiba. Tahulah goal kan Pak Su, tiba-tiba junam. Itu yang kita kena beware. Sentimen sikit je. That's why kalau nak trade gold, saya galakkan menggunakan modal yang kecil. Di mana kalau dia pum ke bawah tu, dan saya tahu rata-rata tak letak stop loss. Betul. Sebab ada bila letak stop loss, alamak kena stop loss dia naik balik. Sebab sekejap je kan, 200-300 pip memang sekejap. Sama ada mengikut kita punya position ataupun dia kejar kita punya stop loss, dia naik balik. So sebenarnya bukan broker yang kejar. Dan gold, sifat gold
Memang macam tu pergerakan dia. Tengok kalau hari ni mengerikan. Kalau hari ni berapa, tadi pagi 18 saya rasa kat sini ni yang saya tandakan ni. Ini pagi tadi lah 1888. So 400 pip naik. Naik sini. Okay, happy kan? Happy. Betul lah. Happy lah. Siapa yang buy happy lah. Siapa yang tengah sangkut tu, tak apa, bagi besok naik kan. Sekali betul naik sampai kotak ni, dengan modal besar boleh tergolek gol ni. Okay. Pemburu MC masuk dah 1887 tadi siang masih hold. Wah, confident Bagus. Mana yang dah faham ni senang lah kan. Bukan cikgu, 4 minit lagi sebelum kita berakhir cikgu. Apa pair cikgu nak bagi? Nak belanja? Yang cikgu dah buat counting. Okay, GA lah, GA JBP AUD. Baik. Okay. So GA ni saya jangka kan dia akan turun. B ini kalau dia turun sini, ini sesuai untuk entry position buy lah. Baik. Sebab apa? Ini kalau saya besarkan, okay, ini adalah A, B, C naik ni daripada puncak ni, puncak atas ni, sini semua. Okay. Yang naik ni A, B, C. Okay, so saya jangka kan dia akan ada kenaikan lah sekiranya dia pergi kat sini. So sekarang ni siapa yang ada ni? Position, saya besarkan lagi. First kali of course lah stop loss dia selalunya kat atas ni pertama. Dan yang kedua ni boleh juga letak, tapi ini saya takut dia buat ABC kecil dekat sini. Ini ABC X ABC, ini mungkin dia buat macam ni. Ini contoh lah ABC, ini X. Lepas tu dia buat satu lagi, sini A mungkin sampai sini atau sini. Okay, berdasarkan sebelah ni. So dia boleh kena ni dulu. Okay, dia fake out dulu, kemudian baru dia turun. So ini sebenarnya terpulang. That's why kita sebelum kita masuk market, kita kena tahu kalau kat sini kita letak stop loss berapa yang kita nak rugi. Kalau kat sini pun berapa nak rugi kita nak letakkan. Sebab ini dua possibility yang kita kena ambil kira. So kalau ini stop loss dia kecil, okay, possibility dia kena tu ada juga. Okay. So kena tahu tu. So electrician selalunya dia akan tahu. So that's why mana-mana yang masih teraba-raba, dia pun boleh teraba-raba apa. Okay, C ni pun dia boleh pergi sampai sini juga. So mana-mana yang masih teraba-raba dengan konsep Elliott Wave ni, dia kena faham slowly by slowly lah. So di mana sampai satu masa nanti kita akan nampak kat mana entry kita, kat mana stop loss kita nak letak, macam mana kita nak take profit. Okay, and then maksud saya kita kena biasakan dengan comfort zone kita dahulu. Comfort zone tu maksudnya you tak pernah trade Elliott Wave, tiba-tiba you nak try sesuatu yang baru, you terus masuk di real account. So dia punya akibatnya kita sendiri tahu. Betul. Kita tak pernah cuba. So itu bukan comfort zone kita. Sama juga ia cuba nak grow, macam saya buat tadi. Cikgu ajar saya nak grow, deposit 300 hentak pun kita tak pernah buat. Possibility MC tu tinggi. Tinggi, sangat tinggi. So that's why kita kena tahu comfort zone kita sekarang ni apa. So kita, bila kita dah tahu comfort zone kita, kalau dulu kita selalu trade $100, so kita increase kan sikit per sikit demi sedikit lah, $200, $300. Sebelum ni, okay, ini last finishing sebelum ni kita selalu close $100 sekali close. Tiba-tiba adakah kita boleh melompat ke close $2,000 sekali close, $1,000 sekali close, $500 sekali close. So benda ni boleh berlaku, tapi rare kan, kecuali dia menggunakan konsep yang saya sebut tadi. Kita willing untuk
modal yang kita dah tahu tu hanyalah modal yang kita dah sanggup rugi. Contoh $300 tadi. So dari situ automatic lot size tu bukan jadi ukuran. Kita masuk sebab kita kalau rugi pun contohnya $30. Tapi kita gain dah ada banyak. So benda-benda ini kategori high risk lah. So bila kita sebut high risk ni, kalau comfort zone you adalah low risk, jangan dah tiba-tiba pergi masuk high risk. Itu yang saya nak sampaikan. Itu je kena pesan tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk segmen. Diharapkan anda dapat manfaat mana yang telah pun cikgu kongsikan kepada anda. So saya nak ingatkan untuk sekali lagi pergi ke channel YouTube CTC.fm CTC.fm dan type lah sembang, bukan sembang segmen Tanya Dr. Forex. Anda tengok episod yang ke-34, 35, 36. InsyaAllah kat situ cikgu draftkan dengan e-booknya, ada gambar rajah dan penjelasan. So insyaAllah saya doakan semoga anda berjaya, dapat manfaat dan semoga anda diterangkan hati untuk mantap dalam Elite Wave dan mendapat rezeki daripadanya. Dan esok kita ada 2 segmen tajaan M Trading dan juga bersama dengan Cikgu Hassan Hashim bicara teknikal. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Kita jaga